Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rizqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dengan limpah karunia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan, memberi peluang untuk kita bersama-sama berkumpul menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shallal bardain dakhalal jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi menyebut, barang siapa yang sembahyang dua sejuk, bardun bardain, dua sejuk. Jadi kata ulama dua sejuk iaitulah waktu subuh dan waktu asar. Waktu yang pada adatnya, pada kebiasaannya, suasana keadaan alam ini dalam keadaan sejuk. Awal pagi waktu subuh dan petang hari apabila melalui setelah melepasi waktu yang terik, iaitu waktu zuhur, panas terik, matahari di atas kepala. Maka semakin susut kepanasan tersebut bawa kepada waktu redup, iaitu waktu asar. Maka Nabi kata siapa sembahyang dua waktu ni nescaya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan, maknanya subuh dan asar ni ada kelebihan dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semata-mata dengan rahmat Allah, bukanlah dengan kekuatan yang kita miliki, kenderaan pantas yang kita perolehi, tapi semata-mata dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Bila mana Allah Ta'ala pilih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kita beribadah kepada Dia, maka segala-gala yang payah sukar menjadi mudah. Semata-mata la haula wala quwwata illa billah. Illa billah ni bila-bila pun kita kena pegang. Illa billah, dalam segala kerja buat kita illa billah. Dan adapun i'tiqad kita, pegangan kita illallah. Nampak tak? Tiada Tuhan sebenar yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Adapun dalam kerja buat, perbuatan seharian kita ni, tindak tanduk gerak geri kita, i'tiqad kita illa billah, bima'unatillah atau bi'aunillah, semata-mata dengan bantuan Allah. Inilah. Maknanya kalaulah semata-mata dengan bantuan Allah, apalah kita nak berasa bangga, nak berasa besar diri, nak berasa heran diri dengan amal yang kita buat dengan bantuan Allah. Kalau Allah Ta'ala bantu, bukan kata nak sembahyang,
Nak angkat kaki pun pasti kita tidak mampu. Kalau Allah tak bantu, nak angkat kaki tak boleh. Nampak tak? Apa boleh nak bergerak menuju ke masjid rumah Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tu mudah-mudahan kita insafilah perkara ini, kita ingatkan diri kita. Jadi kesempatan pada pagi yang berbahagia ini kita pun dah berbulan-bulan cuti, masya-Allah. Inilah keadaan tak stabil, kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Nampak tak? Kejap ada kelas cuti berbulan-bulan, buka takut tutup pula. Nauzubillah. Tu kita ikut keadaan apa yang berlaku dalam aturan Allah. Kita di pondok pun masa cuti. Daripada tahun awal tahun itu cuti tak buka-buka lagi. Sekarang ni Maulud, cuti musim Maulud pula. Tengoklah apa yang kita boleh buat, apa yang kita pelajari, kita amallah. Secara rasminya masih cuti, tapi ada jugalah kelas-kelas yang dibuka secara persendirian, ada juga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada sampai setengah tempat tu kita tak ingat dah kitab apa kita baca. Kitab apa kita baca pun tak ingat. Kitab apa baca? Lama cuti kan. Kalau di pondok takut kitab pun tak jumpa. Dah kitab halus-halus. Selit sana selit sini, kena cuti letak dalam kotak. Penat cek kitab ni. Tu keadaan. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah, jadi kesempatan ni saya nak kongsi beberapa hadis daripada kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi hadis dalam kitab ni mengenai adab-adab sebagai seorang muslim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang pertama mengenai ghibah, tajuknya ghibah terhadap orang yang telah meninggal. Jadi apabila kita ni menjalani kehidupan, jadi kita kena ingat destinasi terakhir kita di alam dunia ni, maka manusia ni akan mati dan akan dikuburkan. Maka orang yang mati, yang berada dalam kubur ni ada situasi di alam dia sendiri dah. Satu alam. Bukan kalau nak kata satu negeri pun, kebiasaan kita sebut negeri akhirat. Jadi bukan setakat negeri, malah merentasi alam. Jadi di dunia ni sekarang ni, waktu ketika ini, sebahagian daripada rakyat kita ni tidak boleh merentasi negeri. Merentasi negeri kerana buat syarat pula. Apa syarat dia? Apa syarat? Nampak tak? Kena 2 dos. 2 dos. Tapi tok guru kita sembang bawah ni, buah-buah dia kata 2 dosa. 2 dosa. Ada se pula belakang tu. Tak? 2 dosa. Betul? Saya nak masuk surau ni pun saya ada 2 dosa. 2 dosa. Dosa apa? Masing-masing kita sedari dengan kelemahan kita ni. Dosa kecil pun kita ada, dosa besar pun ada. Jangan buat dosa besar. Kadang-kadang dosa kecil, kadang-kadang dosa kecil naik dosa besar. Kadang-kadang itu satu dosa kita tak sedari. Nampak tak? Tu macam-macam dosa kadang-kadang. Allahu Akbar. Tu mana syarat kita nak merentasi 2 dos tu lah. Jadi tak ada dos kata tak boleh merentasi. Tu dia buat syarat. Nampak tak? Tapi baru ni kita balik semalam, saya sampai dengan izin Allah. Subuh semalam, lama dah tak balik tu. 2-3 kali kuliah. Bulan lepas pun ada dah kuliah. Kita sibuk lagi sana. Tak balik lagi. Semalam boleh balik. Tapi kalau jumpa mana sekatan-sekatan pun kesian juga. Tengok sahabat-sahabat saudara kita yang di atas jalan raya hampir 2 tahun dah. 2 tahun buat sekatan. Lalu Pak Isan, Assalamualaikum tu. Jalan. Assalamualaikum tu. Jalan. 2-3 sekatan suruh jalan dah. Dia pun tak tanya banyak dah. Tapi kalau tanya tu masing-masing kena bawa lah syarat tu. Jadi untuk di dunia ni tu dibuat syarat untuk merentasi negeri. Tapi kita kena ingat, kalau kita nak merentasi alam, mana? Daripada alam dunia kepada alam akhirat. Ni tak ada syarat. Tak ada syarat. Nampak tak? Syarat dia apa? Syarat dia sampai ajal dia. Syarat dia sampai
ajal. Tu kamu kaya ke, miskin ke, muda ke, tua ke, sihat ke, sakit, bila dan sampai masa likulli ummatin ajal la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, maka akan menghadap Allah tanpa sebarang syarat. Malaikat datang, cabut nyawa, jalan. Itu dia. Merentasi, bukan dah merentasi negeri dah, merentasi alam terus, alam dunia dan alam akhirat. Itu keadaan, situasi dia. Allahu Akbar. Jadi sekarang ni sebahagian saudara kita ni telah meninggalkan kita. Mereka telah berada di alam barzakh. Jadi walaupun sebahagian daripada manusia dah ada alam barzakh, tapi sebahagian daripada manusia yang masih hidup, perangai dia, hubungan dia, ataupun perilaku seorang yang hidup dengan orang yang mati bagaimana. Ada kala menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan Al-Quran, ada kala baca tahlil, doa kepada mereka yang kelemasan dalam kubur tu. Itu sebahagian. Maka mereka hantar kebaikan-kebaikan pahala. Dan ada sebahagian daripada manusia di atas dunia masih lagi mencela, maki, menghina, mengata-ngata kepada mereka yang telah berada dalam kubur. Ni situasi yang berlaku. Baik, pada sudut agama bagaimana? Jadi dalam satu hadis, an Abi Hurairah qala jaa Ma'iz bin Malik al-Aslami farajamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Rabi'ah. Famarra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabih. Faqala rajulani minhum inna hadzal kha'ina atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mirara. Kullu zalika yarudduhu thumma qutila kama yuqtalul kalbu. Fasakata anhum Nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta marra bijifati himarin syailatun rijluhu. Faqala kula min hadza, qala min jifati himarin ya Rasulullah. Qala falladhi niltuma min irdi akhikuma anifa aksaru walladhi nafsu Muhammadin biyadih fa innahu fi narin min anharil jannati yataghammasu. Allahu Akbar. Jadi hadis ni kata dia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Ma'iz bin Malik Aslami datang. Lalu Nabi SAW merejamnya ketika dia bersumpah keempat kalinya. Maknanya dia datang mengadu Nabi, maka Nabi terus rejam dia. Bila ketika dia ni membuat sumpah kali keempat, yang ni masalah li'an lah. Sumpah kali keempat, yang kelima bersedia menerima hukuman ataupun bencana daripada Allah Ta'ala sekiranya dia mendakwa palsu daripada tuduhan dia. Jadi dalam kali keempat dia bersumpah, yang ni masalah berzina lah, melibatkan perbuatan zina. Jadi Rasulullah SAW bersama sekumpulan sahabat, sejumlah sahabat, beliau lalu, maka Nabi lalu bersama sahabat dia. Dua orang daripada mereka, ada dua orang di kalangan sahabat berkata apa? Sesungguhnya pengkhianat ini mendatangi Nabi SAW berkali-kali. Dia ni pengkhianat ni jumpa Nabi berkali-kali, tetapi semuanya ditolak oleh beliau. Dia tolak dakwan. Kemudian dia terbunuh sebagaimana terbunuhnya anjing. Nabi SAW diam terhadap mereka. Bila sahabat kata begitu, maka Nabi pun diam. Hingga Nabi SAW diam terhadap mereka hingga melewati bangkai keldai yang kakinya telah terangkat. Beliau bersabda, makanlah ini. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat seolah-olah mengata kepada satu orang yang telah yang mengkhianati tadi, mana seorang laki-laki yang bersumpah tadi. Maka sahabat-sahabat berkata kepada dia, maknanya dia ni setelah dibunuh, maka kata mereka kemudian dia terbunuh sebagaimana terbunuhnya anjing. Itu buah dia. Dia ni laki-laki ni terbunuh kama yuqtalul kalbu, sebagaimana dibunuhnya seekor anjing.
anjing terbunuh bagaimana? Maka anjing bila mati, terkangkang dia, tergolek dia, begitulah keadaan dia. Tengok bangkai seekor anjing. Jadi nisbah mati laki-laki tadi yang bersumpah di hadapan Nabi, bila mati, dia ni mati, dia ni seperti mana mati seekor anjing yang terangkat kaki dia. Begitu. Bila Nabi lalu jumpa seekor bangkai himar, kemudian diteruskan perjalanan, nampak bangkai keldai yang kakinya telah terangkat. Dari bangkai keldai ini, wahai Rasulullah, mereka berdua berkata, mana bila lalu pada bangkai keldai, Nabi kata, makan bangkai ini. Makanlah ni bangkai ini. Jadi jawab sahabat tadi yang sama-sama satu rombongan dengan Nabi, satu nafar dengan Nabi, makan bangkai ini ya Rasulullah. Keldai ini kah? Beliau menjawab, kehormatan yang kalian hina terhadap saudara kalian berdua tadi itu lebih banyak, lebih buruk lagi. Allahu Akbar. Tengok. Orang yang dah mati bila kita mengata, sedangkan kita tak tahu hakikat perkataan kita. Nampak tak? Tapi nilaian dia Nabi suruh makan bangkai. Allahu Akbar. Malah perbuatan kamu mengata-ngata saudara kamu, menghina saudara kamu yang telah mati, kata dia, lebih banyak lagi. Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya ia berada. Tahu tak laki-laki yang bersumpah tadi mana tempat dia? Bila dia bersumpah, dia tu mengikut syariat. Bila mana dakwaan yang berhubung dengan zina, maka dia boleh pertahankan diri dia dengan bersumpah. Nampak tak? Tapi kalau sabit juga kesalahan, musibah daripada Allah Ta'ala. Bila laki-laki tadi dah mati, maka sahabat masih mengata-ngata pada laki tersebut. Malah mereka kata keji buruknya mati laki-laki tadi. Akhir sekali Nabi kata apa? Nabi buat penyaksian, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya ia berada di salah satu sungai di syurga sedang berenang. Allahu Akbar. Jadi Nabi sendiri isytihar bahawasanya laki-laki tadi ia berada dalam salah satu sungai di syurga yang sedang berenang. Tengok, maknanya seolah-olah kedudukan laki-laki tadi di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi walhasilnya, daripada kematian seorang, maka kita jangan mengata-ngata mengenai keburukan. Walaupun pada zahir dia dah telah melakukan keburukan pula, keburukan yang biasa dilakukan oleh manusia ramai-ramai, bukan melibatkan akidah. Kalau melibatkan akidah, umpamanya dia ni ahli bid'ah. Dia ahli bid'ah, sampailah mati dalam keadaan bid'ah, kepercayaan karut. Jadi setengah ulama kata boleh kita menceritakan sebagai jalan iktibar. Nampak tak? Kita yang berfahaman begini, jangan kita buat begini, jangan kita percaya begini keadaan. Sehingga mana bila matinya seorang ahli bid'ah tadi, Allah Ta'ala tunjuk, zahirkan di dunia lagi, Allah Ta'ala hina mayat dia umpama dia. Mayat dia dalam keadaan hina. Mayat begitu berat ke, mayat begitu busuk. Jadi setengah ulama kata boleh kita ceritakan. Kerana apa? Daripada siksaan yang Allah Ta'ala letakkan, Allah jadikan di dunia ini sebagai pengajaran untuk orang hidup. Tapi kalau kita sama-sama kita perangai, nampak tak? Keburukan yang dibuat ni yang rata-rata manusia kebiasaan buat, yang tidak menyabitkan akidah, dia tak tutup aurat ke apa ke. Ni maknanya dia dah selesai dah. Kehidupan dia dah selesai, benda begini tak perlu kita nak bangkit-bangkit. Jadikan satu buah mulut. Tu keadaan dia. Jadi penjelasan kata antara lafaz-lafaz daripada hadis ini, syailatun rijluhu, bangkai yang kakinya terangkat kerana sudah sangat busuk. Allahu Akbar. Jadi bila mana bangkai binatang ni mati, bila sampai tahap kaki dia terangkat, tu sampai tahap sangat membusuk, maknanya dah tempoh lama lah. Sebagian tu kadang-kadang binatang bila bangkai jadi gemuk, jadi keras, jadi terangkat kaki, asal mati lembek ya. Tapi lama-lama dah kembung badan dia, masuk angin, jadi satu keadaan yang tambah buruk. Tu keadaan. Kamu makan ni. Kamu makan bangkai ni. Mana?
kepada mereka yang mengata-ngata orang-orang yang melakukan kesalahan. Hadis ini menjelaskan demikian keras keharamannya. Daripada hadis ini menjadi satu petunjuk kerasnya ancaman ataupun keharaman tegahan mereka yang mengata kepada orang yang telah mati. Malah kita bila saudara kita mati, imam pun ucap apa dia? Man naqulu fi hadzal rajul fi hadzal mayyit. Apa kita nak kata pada mayat ini? Apa kita nak kata pada khair, khair. Pakat sambut dengan jawapan khair, kebaikan, kebaikan. Walaupun Zuhair tahu dah ada keburukan dia. Tahu dah ada keburukan dia ni. Kemalasan dia pada sudut ibadah dan umpamanya. Tapi sebagai doa iyah kita, mudah-mudahan dia dalam kebaikan, kita ucap khair, khair. Itu maka berlaku zaman satu orang sahabat. Bila ditanya kepada Nabi, disampai kepada Nabi, ada kematian seorang sahabat. Ada seorang sahabat Nabi meninggal. Maka bila meninggal ni, Nabi ada tanya ada siapa-siapa bersama dia. Mafhumlah daripada kisah ni. Ada siapa-siapa yang bersama dia ke? Mengenali dia ke? Jadi satu orang sahabat mengaku, saya bersama-sama dia satu malam, saya bersama dengan dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala satu malam. Pada kisah Hira satu rajuli fi sabilillah. Berjaga malam satu orang laki-laki di jalan Allah. Maknanya dia ni berkhidmat jalan Allah satu malam je. Jadi laki-laki sahabat ni mengakui bahawasanya dia ni bersama-sama mayat si fulan ni di jalan Allah satu malam, ada satu malam. Maka bila Nabi dengar begitu, Nabi pun sempurnakan jenazah dia, tanam, sembahyang, kemudian Nabi tabur. Nabi tabur tanah di atas kubur dia tabur. Jadi Nabi kata kepada mayat ni, kubur ni, sambil Nabi tabur, Nabi kata, inna ashabaka yazunnuna annaka min ahli jannah. Bahawa kamu ni, sahabat-sahabat kamu, taulan-taulan kamu, menyangka mereka itu bahawa kamu ni ahli neraka Allah. Dari segi cakapan, buah mulut di kalangan sahabat ni, maka sahabat-sahabat menyangka dia ni Allah, dia ni ahli neraka. Yazunnuna annaka min ahlin nar. Wa anna, dan Nabi sini berkata, wa anna asyhadu annaka min ahlil jannah. Dan aku, bahawa aku ni, aku menyangka, mengirakan bahawa kamu ni ialah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lepas pada itu Nabi tegur, ya Sayyidina Umar, hey Umar, la tas'al anin nas, kamu jangan tanya mengenai manusia, maknanya daripada keburukan manusia, jangan tanya. Bila dah mati satu orang, kamu jangan tanya, jangan cerita mengenai keburukan manusia ni. Sementara hidup dia dulu, jangan cerita, jangan kita bongkar, jangan kita ungkit keburukan orang yang telah mati. Wasal anil fitrati, dan kamu tanyalah mengenai fitrah. Daripada fitrah, apa dia fitrah? A'malin nas, a'malil khair, daripada amal-amal kebaikan. Mana apabila satu orang mati dan jelas pada dia ada kebaikan, keburukan, maka kita ceritalah kebaikan. Oh, si fulan ni pernah khidmat, oh si fulan ni pernah menderma, si fulan ni ada kala dia ni sebagai ahli jemaah kita, si fulan ni ada kala dia membantu kita membangunkan madrasah, bersama-sama kita, dia ni seorang yang baik, ramah, mesra. Kita ceritalah kebaikan dia. Ada keburukan, nampak tak? Siapa tak ada keburukan? Allahu Akbar. Jadi natijahnya daripada perkataan dia ni menyebabkan Nabi memerintahkan supaya makan bangkai. Bila mana menceritakan keburukan orang yang telah mati. Jika kalian tidak suka memakan bangkai, maka hendaklah kalian membenci riba. Jadi siapa kita yang bersedia makan bangkai? Allahu Akbar. Pagi-pagi ni kita lapar perut pergi cari makanan, pergi restoran, kedai makan, kedai kopi mana, carilah di sekitar Selayang ke Gombak, Kuala Lumpur ni, cari kedai nasi berlauk bangkai. Allahu Akbar. Kalau ada. Kita nak cari nasi berlauk lah.
lauk gulai ayam, gulai ikan. Tiba-tiba nama kedai dia, kedai nasi berlauk bangkai. Agak-agak ada nak pergi tak? Dan bangkai ni bangkai sungguh. Allahu Akbar. Bangkai ni sungguh. Nampak tak? Bangkai ayam, bangkai lembu, bangkai kambing yang mati tak disembelih, mati kena langgar, bangkai sungguh. Kemudian bau dia busuk, kena pula bangkai dah 3-4 hari berulat dah. Yang ni dia buat gulai, masya-Allah. Daging ni dah binatang yang mati yang berulat ni dibuat lauk, dihidangkan. Masya-Allah lah bau dia, masya-Allah. Dah 3-4 rumah dah datang bau dia. Allahu Akbar, sakit kepala bau. Tiba-tiba kita nak pergi kedai tu, nak order lauk, makan nasi dengan lauk bangkai tadi. Sanggup tak? Manusia yang waras ni, manusia yang sejahtera ni, bangkai pasti kita meluat, lawyer tekak. Tapi kalau siapa mengumpat pagi tadi, malam tadi pergi, silakan kita hantar restoran tersebut kalau ada mengumpat malam tadi. Itu keadaan dia. Nampak tak? Kita tak sedia nak makan lauk tersebut, bangkai kena cari lauk yang fresh, lauk yang baru. Kalau ikan tu baru naik ke darat. Kalau daging ni yang baru sembelih, kita nak yang fresh. Tapi perbuatan kamu tu layak untuk makan bangkai. Nauzubillah. Tu umpatan dia. Nampak tak? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharalah. Maknanya kita elakkan. Kalau kita tak bersedia nak makan bangkai, jangan terlibat dengan majlis umpatan, majlis ghibah. Nampak tak? Tak kira lah yang hidup ke ataupun lebih-lebih lagi yang mati kita dah tak boleh nak minta ampun dengan dia, minta maaf dengan dia. Yang hidup pun haram, tapi kita tak mampu, kita tidak bersedia. Nampak tak? Nak pergi jumpa dia, minta maaf, saya pernah mengumpat kamu, tak sanggup juga. Nampak tak? Adik-beradik ke, jiran tetangga ke, pagi-pagi kata Assalamualaikum. Assalamualaikum kak. Buat apa kamu ni? Saya datang ni nak minta maaf apa? Malam tadi sembang saya mengumpat nama kak. Sanggup tak? Nampak tak? Sanggup. Ingat ketuk pintu nak bawa pengat durian ke, nak bawa nasi goreng ke, jiran sebelah tunggu, biasa ada barang Wassalamualaikum, dia minta maaf mengumpat. Itu tak sanggup dah. Allahu Akbar. Itu masing-masing kita beringat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadis yang kedua. Anil Bara ibni Azib bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afshu salama taslamu wal asyaratu syarun qala Abu Muawiyah wal asyaru al abathu. Dari Bara bin Azib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebarkanlah salam nescaya kalian selamat. Dan perbuatan sia-sia itu adalah keburukan. Dua perkara sini. Jadi dalam hadis yang diriwayat oleh Bara, dia kata Nabi bersabda dalam kitab Adabul Mufrad ini, sebarkanlah salam, afsyus salam, taslamu, nasya kamu sekalian selamat. Satu amalan dalam orang Islam ni sebagai tahiyatul muslim. Tahiyatun Muslim, tahiyatul Islam, penghormatan sesama orang Islam ni memberi salam, ucapan salam. Sepatutnya menjadi tabiat dah. Jumpa Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cuma norma baru ni tak digalakkan apa? Tidak digalakkan bersalaman. Memberi salam itu sunnah, tidak ada pertikaian. Nampak tak? Cumanya dia kata, kita elakkan bersalaman. Tak kata haram juga, nampak tak? Elakkan, dia kata. Elakkan. Tapi bersalaman tu pun dah satu sunnah. Salam, musafahah. Bukan setakat salam, maknanya sesama kita jumpa, kita berjumpa dengan sahabat kita, taulan kita, kita sunat kita dakap dia, peluk dia. Jumpa saudara kawan-kawan kita menjadi satu kebiasaan. Orang Arab jumpa dia peluk sama dia. Tu musim-musim begini dia kata tidak digalakkan. Kalau kita nak beramal, atas dasar apa? Atas dasar masih ada lagi penyakit, virus masih melanda. Tapi kita tengok keadaan dah.
tengok keadaan, masya-Allah, tengok tempat. Kalaulah perkara tempat sebut memang secara pasti, secara zonnya ada. Kita timbul, maknanya ada hati-hati itu wujud. Tapi kalau ada tempat selamat, aman, tak ada bunyi apa, kita duk takut lagi, tak betul juga. Nampak tak? Perkara yang mauhum, waham saja, sangkaan ringan, tapi kita masih ada ketakutan. Itu tak betul juga. Maknanya takut yang tak kena tempat. Kalau dah tentu dah selamat, tak ada dah sama kita duduk dalam keluarga. Allahu Akbar. Duduk makan sekali, duduk sekali dalam rumah. Ni dalam rumah kita ni, adik-beradik, anak beranak duduk dalam rumah. Tiba-tiba tak berjabat tangan lagi. Itu satu perkara yang pelik lah. Pasal dah duduk sekali. Itu keadaan dia. Maknanya kalau nak ikut keadaan, begitulah keadaan. Tapi kalau kita jenis yakin Allah Ta'ala segala-gala, kita pun tangan pun dah bersih basuh, apa salah? Tak, musafahah. Tu tengok masing-masing tempat lah. Allahu Akbar. Kalau tidak, dia pakai gitulah. Isyarat baru. Nampak tak? Isyarat baru. Tapi kalau hulur duit dia ambil. Ambil, tak ada masalah hulur duit. Tapi salam begitu. Kalau hulur, bismillah, ambil sudah. Tak ingat dah COVID tu. Nampak tak? Tak ingat dah COVID, kalau hulur duit pakai ambil, sambut begitu ya. Tapi nak salaman, takut selalu pasal tak ada. Tak ada duit tu. Itu keadaan kita. Takut tak betul juga dia takut. Takut bertempat, bermasa gitu. Allahu Akbar. Jadi tengok keadaan semasa lah. Keadaan semasa, situasi semasa. Jadi pada memberi salam ini tidak ada pertikaian. Kalau kata jangan bagi salam sesama Islam, berjabat tangan tu lain ni, memberi salam. Kalau tak boleh kita sama Islam ni, kita tangguh dulu, elakkan memberi salam sesama Islam. Itu kena perang tu. Itu satu bid'ah. Mana boleh kita tahiyatul Islam, ucapan Assalamualaikum tu penghormatan untuk sesama Islam. Malah Nabi kata, siapa yang balik rumah, bila balik rumah bagi salam pada ahli keluarga dia, berkat rumah, berkat ahli rumah, rahmat Allah Ta'ala bersama. Allah Ta'ala beri rezeki pada orang yang memberi salam pada ahli keluarga dia, Allah beri rezeki pada dia. Satu amalan sumber rezeki pula. Inna asya ruziqa wa kufiya. Kalaulah dia hidup, direzekikan dia dan dicukupkan keperluan dia. Bagi salam dalam rumah. Hatta sehinggalah di rumah kita tidak ada orang sekalipun, memang tahu tak ada orang, kita buka kunci, kita orang pertama masuk rumah, pun disunatkan bagi salam. Ini Islam ajar kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kalau orang kafir dengar lah, apa ni? Tak ada orang pun bagi salam. Ada orang tentu dah bagi salam, tak ada orang. Tengok. Kita tak boleh ikut akal kita. Islam ni apa yang diajar oleh Nabi, di situ ada hikmah. Di situ ada hikmah. Tentu dah dalam rumah kita ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang daripada kalangan jin, malaikat yang muslim ni, maka di situ pun ada penghormatan kepada mereka, kita perlu bagi salam. Jadikan satu tabiat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bagi salam. Rumah kita tak ada orang dah, kita seorang-seorang duduk. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dia takut dah kita sebut dah apa kali. Kita tahu dah rumah kita tak ada orang, kasut selipar pun tak ada dah, berkunci rumah. Kita bagi salam elok-elok, bagi salam nak amal sunnah ni, ucapan kita ada makhluk-makhluk dalam ni, tiba-tiba dengar jawapan Waalaikumsalam, jawapan. Sudah nak masuk ke tidak rumah. Kalau ada jawapan tu nak masuk ke tidak rumah. Fikir 2-3 kali ni, bagi salam ni sunnah, tiba ada jawapan ni. Tak sanggup dah nak masuk. Tu masalah pula situ. Dia kata masalah, diam-diam lah, masuk tak payah bagi salam lah, pakai masuk rumah. Tu tengok. Allahu Akbar. Ya Allah, sebarkanlah salam nescaya kalian selamat. Di sini fadilatnya kita akan selamat, ucap, jadikan tabiat bagi salam. Ulama kata satu hari kalaulah kita dah tak pandai nak buat apa dah, zikir ke apa dah, cari orang bagi salam. Kita pusing kampung naik motor, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sebarkan salam.
Ada tentu dah ada saudara kita di luar rumah duk berkumpul, naik motor pusing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia nak bagi salam. Kita doa untuk 10 orang bagi salam. 10 orang jawab salam. Waalaikumsalam. 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 Oh, doa kebaikan dah untuk kita. Sampai tahap macam tu. Naknya kesejahteraan, naknya doa daripada saudara kita. Kena rajin juga orang yang begitu. Nak doa, nak kebaikan ni. Abu Muawiyah mengatakan bahawa itu satu, dan perbuatan sia-sia itu adalah keburukan. Abu Muawiyah mengatakan bahawa perbuatan sia-sia itu adalah, apa makna perbuatan sia-sia yang dikira satu keburukan? Ialah bicara tanpa makna, maknanya perkataan, percakapan yang tidak ada erti, sia-sia dipanggil. Jadi taslamu, kalian akan selamat dari sikap saling memusuhi. Oh, tu jalan dia. Sejahtera pada sudut apa? Bila kita sambil kita membalas salam, kita menyebarkan salam, ucapan salam sama kita, Allah Ta'ala akan selamatkan kita, cabut daripada kita ni sifat saling memusuhi. Na'udzubillah. Pecah belah umat ni, pecah belah persaudaraan, putus hubungan ni. Bila asas dia, pintu utama dia, antara dia dah mula tak bagi salam. Jumpa tak bagi salam, jumpa tapi tak tegur. Gaduh balah, ada konflik, ada selisih pendapat. Tahap pertama dia ni, step pertama dia tak bagi salam, jumpa duduk diam. Tunjuk ego, tunjuk sombong masing-masing. Ni pintu dia. Bila yang kedua dia tengok tak mau jumpa dah, tengok tak nak jumpa dah, pecah, berpisah. Lama pakai mengata belakang, batu api. Tu dia melarat jadi. Jadi punca pertama ni ialah apabila kita mula tidak bagi salam. Dan apabila kita start bagi salam, Allahu Akbar, dah lama tak bertegur, lama duk bersengketa dalam satu masjid, satu surau, tak bertegur. Ada bertahun tak bertegur. Kadang-kadang jiran, Allahu Akbar, jiran tetangga, berjiran, duduk rumah sebelah-sebelah, duduk berjiran. Dalam keadaan berjiran ni tak tegur dah situ. Pergi semayang masjid, duduk sekali dah, tak tegur lagi. Kita tengok tahap Allah, macam mana Allah Ta'ala nak terima amalan kau sama kita dah tak tegur. Kita ni jenis orang masjid dah, tapi ada lagi, na'udzubillah, sama saudara jiran tetangga kita masih ada masalah. Jadi kita carilah ubat untuk merawat tu. Nampak dah masuk sekali, nak duduk sekali dah. Kawan ni si A ni masuk daripada pintu kanan, si B pintu kiri. Takdir tu memang soft, kena duduk tengah tu masing-masing. Oh, tak mau duduk lagi, pisah cik jalan. Pisah cik air, dah sudah duduk sebelah dia ni. Rumah tu berjiran dah. Datang masuk masjid tu, takdir duduk sekali sebelah, tak mau lagi, pecah lagi. Agak-agak Allah terima tak amalan kita yang kita buat seharian ni? Jadi jalan dia, ubat pertama dia bagi salam. Assalamualaikum. InsyaAllah mula bagi salam, Allah runtuh habis persengketaan dia. Runtuh, boleh runtuh kekuatan bagi salam. Dia bagi salam kat aku, gaduh lama tak tegur, bagi salam ni ajib. Jawapan jalan nak berbaik tu adalah jalan-jalan untuk kembali berdamai tu sudah ada. Bagi salam, tak kira siapa, bagi salam. Sama Islam, kita bagilah salam, nescaya kita akan dapat kebaikan. Kasih sayang akan timbul, terbit, kasih mengasihi di antara kita. Serta segala kedengkian akan lenyap. Kalau bahasa dengki dulu, tengok dia maju, tengok dia ni ada kelebihan, dia ni orang-orang yang kenamaan, padahal dia sama kita je, tapi bila ada kelebihan yang Allah anugerah kepada dia, pada mulanya kita ada sifat dengki. Kita kalau boleh nak cabut nikmat yang ada pada dia tu, Allah Ta'ala lucutkan, ada sifat dengki, hikdu, dengki, hasad yang makan amalan kita ni. Tapi bila Assalamualaikum Haji, Assalamualaikum Tuan, hilang. InsyaAllah sifat dengki kita akan sedikit demi sedikit beransur akan dicabut, dihilangkan. Jalan dia dengan memberi salam. Allah tu hikmah memberi salam. Tapi peringkat pertama kalau bergaduh salam pun tak pernah ikhlas,
Assalamualaikum. Dah. Dia tak berapa nak ikhlas, Assalamualaikum. Tengok pun Allah ujung-ujung mata je tengok. Tapi kalau sampai saya tak Assalamualaikum, boleh tengok muka dia. Kalau sampai tahap Assalamualaikum, hulur tangan dia. Tu kuat dah tu. Masya Allah. Bila dia dengar salam pada kita ni, berasa terkejut dah. Dia bagi salam kat aku. Bila kalau boleh lah, contoh kalau lah boleh bersalaman. Kira runtuh dah persenggat. Bagi salam, kekuatan bagi salam pula. Tu keadaan. Kemudian kata dia wal asyaratu, perbuatan sia-sia sebagaimana tercantum dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Jadi hubungan daripada perkara sia-sia itu ialah bicara tanpa makna. Perbuatan sia-sia di sini ialah kata-kata yang tanpa makna, kata sia-sia, maka termasuk dalam hadis Nabi dalam Jami'ul Kalim, kata-kata Nabi yang penuh dengan erti makna ni. Apa dia? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan seorang Islam itu ialah meninggalkan barang yang tidak bermanfaat. Ma la ya'ni, barang tak berguna, tidak manfaat dan tidak memberi faedah kepada dia. Selagi mana kita terlibat, kita melakukan perkara yang tidak berguna baik untuk dunia akhirat kita, selagi itulah kita tidak akan capai tahap seorang Islam yang baik. Mana dalam perangai buruk lah, buat kerja sia-sia, buang masa, buang tenaga, buang harta, masih lagi tidak tergolong dalam seorang yang baik. Sahabat ambil wuduk dalam sungai, ambil 4 kali. Dah dikira membazir. Membazir lagi. Dah membazir air ni, banyak air sungai ni. Nampak tak? Sedangkan sunnahnya sampai 3 kali je. Tambah wajib kedua, sunat kedua. Yang keempat ni, tahqiq dah 3 kali, sempurna 4. Membazir lagi. Tu makna perkara sia-sia lah. Tak panggil kebajikan. Tak apa, saya semangat saya nak buat amal agama ni. Air sungai banyak, 5 kali saya nak ambil. Sia-sia. Membazir masa. Walaupun tidak melibatkan kerugian air, tapi membuang masa. Jadi Islam ni buat perkara amal yang sempurna. Yang fardu kemudian apa sunat dia. Yang lebih-lebih yang tak perlu, kita tangguh. Itu keadaan asal kehidupan kita, aturan perjalanan kehidupan kita. Jadi sidang jemaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Ta'ala, daripada 2 hadis yang kita kongsikan tadi. Yang pertama mengenai mana kita jangan mengumpat, tambah-tambah mengumpat orang yang telah mati. Berlaku zaman Nabi sini, Nabi suruh makanlah bangkai himar ni. Bangkai himar ni. Pasal apa? Dia ada kata orang yang telah mati. Maknanya ribah ni dihubungkan dengan bangkai. Ribah mengumpat ini dihubungkan dengan makan bangkai. Dalam ayat Quran, makan bangkai saudara kamu. Tu makna tunjuk kata kejinya makan bangkai. Bangkai pula adik beradik. Tak tergamak kita. Kita elakkan. Berasa dengar bunyi mengumpat, kalau kita nak selamat, kita angkat kaki, kita beredar yang duduk. Kalau kita ada kekuatan, tegur, insya-Allah kita cerita lain lah. Mengumpat dah tu. Buka topik lain, insya-Allah lah. Allah bagi kebaikan, kita doalah kebaikan untuk dia tu. Tapi kita duk cerita, ungkit congkil lagi. Kongsi lagi keburukan dia tu. Dah jadi mengumpat. Seronok mengumpat ni, masya-Allah. Kalau tak seronok, dia tak buat. Nampak tak? Kemudian yang kedua, Nabi ajar kita supaya kita sentiasa memberi salam, supaya mendapat kesejahteraan di sini dengan erti Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada sifat musuh memusuhi. Malah mereka akan berbaik-baik, bermesra, berkasih sayang apabila timbulnya suasana memberi salam. Dan jangan kita buat perkara yang sia-sia, iaitulah di sini percakapan yang sia-sia. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pengajaran kepada kita, taufik hidayah. Apa yang kita kongsikan, kita bacakan tadi, dapat kita sama-sama hayati untuk diamalkan, terutamanya diri saya sebagai yang membaca dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita dapat jadikan pengajaran untuk membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik.
Hari ini lebih baik daripada semalam, esok takdir panjang umur. Lebih baik dari sudut akidah kita, lebih keyakinan kita dengan Allah semakin kukuh, semakin utuh, dan amal kita semakin hampir mengikut sunnah Nabawiyah, Tariqah Muhammadiyah, jalanan yang membawa kebaikan, keselamatan dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba was sunnah wa ta'wil wal hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina ila sawa'is sabil. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin. Allahumma ja'alna minas salihin wal muttaqin. Allahumma ja'alna minaz zahidin wal mujahidin wal mujtahidin. Allahumma ja'alna minas sabirin wasyakirin wal mukhlisin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma dafa' wasrif 'anna wa auladina wa dzurriyyatina wa aqaribina wa ahli qaryatina wa ahli jama'atina wa anjamil muslimin wal muslimat al bala wal waba wal ghala wal amrad wa mutafaja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.